orang-orang mukmin wanita. Okey. Ba'duhum sebahagian mereka. Ba'duhum sebahagian mereka. Aulia adalah pembantu ataupun pemimpin. Aulia adalah pembantu ataupun pemimpin. Ba'din bagi sebahagian yang lain. Ba'din bagi sebahagian yang lain. Ya'muruna mereka menyuruh. Ya'muruna mereka menyuruh. Bi dengan al-ma'ruf kebaikan. Al-ma'ruf kebaikan. Wa dan yanhauna mereka melarang. Yanhauna mereka melarang, mencegah, menghalang, semua boleh. Yanhauna mereka melarang an daripada al-munkar kemungkaran. Al-munkar kemungkaran. Wa dan yuqimuna mereka mendirikan. Yuqimuna mereka mendirikan as-salah salat. Wa dan yu'tuna mereka menunaikan. Yu'tuna mereka menunaikan az-zakah zakat. Okey, az-zakah zakat. Wa dan yuti'una mereka mentaati. Yuti'una mereka mentaati. Okey. Allah wa dan rasulahu rasulnya. Rasulahu rasulnya. Ulaika mereka itulah. Ulaika mereka itulah. Okey. Sa kelak ataupun nanti. Terjemah sa kelak ataupun nanti. Yarhamuhum akan merahmati mereka. Yarhamuhum akan merahmati mereka. Okey. Terjemah yarhamuhum akan merahmati mereka. Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Allah. Azizun maha perkasa. Okey. Azizun maha perkasa. Hakimun maha bijaksana. Hakimun maha bijaksana. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Hayati, terjemahkan Puan Hayati. Dan orang-orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan sebahagian mereka pemimpin atau penolong bagi sebahagiannya. Mereka menyuruh dengan kebaikan dan mereka melarang daripada kemungkaran. Dan mereka mendirikan solat dan mereka menunaikan zakat dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka itulah kelak akan merahmati mereka oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Okey, baik. Terima kasih Puan Hayati. Ayat ni merupakan lawan ataupun opposite bagi ayat 67. Kita sekarang ayat 71 kan? Tengok muka surat sebelumnya. Muka surat sebelumnya ayat 67. Muka surat sebelumnya ayat 67, semua tengok Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'. Muka surat sebelum ni. Orang munafik lelaki dan orang munafik perempuan, sebahagian mereka adalah daripada sebahagian yang lain. Mereka suruh buat benda mungkar, larang buat benda kebaikan. Manakala lawannya pula pada ayat 67 tu sekarang. Lawan dia ialah Allah kata orang mukmin lelaki dan mukmin wanita, sebahagian mereka adalah pemimpin ataupun penolong bagi sebahagian yang lain. Kemudian kerja orang mukmin beza dengan munafik ialah orang munafik suruh buat jahat, cegah buat baik. Orang mukmin suruh buat baik, cegah buat jahat. Okey, baik. Pertama sekali kita nak bincang perbezaan antara dua ayat ni, 67 dengan 71. Untuk orang munafik, cuba kita tengok ayat 67. Saya harap semua boleh tengok ayat 67. Ayat yang kita bincang minggu lepas, ayat pertama kita minggu lepas. Allah kata orang munafik lelaki dan perempuan ba'duhum min ba'. Apa beza ayat 67 dengan ayat 71 ni? Okey, ialah perbezaan pertama ayat 67 dengan 71 ni, 71 cerita mukmin, 67 cerita munafik. Okey, baik, perbezaannya ialah
Untuk sama-sama munafik, Allah tak sebut pun perkataan aulia. Kita ada aulia kan? Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Itu untuk orang mukmin. Orang munafik ada tak aulia? Tak ada pun. Al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Apa beza dia? Allah Ta'ala sebut orang mukmin sebahagian mereka adalah penolong dan pemimpin bagi sebahagian yang lain. Itu menunjukkan bahawasanya orang mukmin ada sifat tidak mementingkan diri sendiri. Orang mukmin tidak ada sifat mementingkan diri sendiri. Kena pimpin orang lain, kena bimbing orang lain, kena tolong orang lain. Manakala orang munafik, walaupun mereka sama-sama jahat, walaupun mereka sama-sama kafir, mereka sama-sama memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tak kata pula mereka tolong satu sama lain. Kerana apa? Di kalangan orang kafir, merekalah orang yang paling mempunyai sifat pentingkan diri sendiri. Mereka hanya tolong kawan mereka sendiri pun kalau ada keuntungan duniawi, kalau ada kepentingan untuk diri dia sendiri. Kalau tidak ada kepentingan diri dia sendiri, dia tidak akan tolong. Manakala orang mukmin, sifat orang mukmin mestilah tolong menolong satu sama lain, mestilah bimbing membimbing satu sama lain. Itu aulia. Perkataan aulia berasal dari perkataan wali. Wali ada 3 terjemah, penolong, pemimpin dan juga teman rapat. Ada tambah satu lagi pelindung, samalah lebih kurang. Jadi orang mukmin ni dia kena tolong, dia kena pimpin, dia kena lindungi, dia kena jadi teman baik kepada orang mukmin yang lain. Okey, baik. Jadi pertolongan apa yang paling besar sekali? Pertolongan apa yang paling besar sekali? Pertolongan seorang mukmin bagi kawan dia mukmin yang lain adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ajak dia buat baik, cegah dia daripada kemungkaran. Itulah pertolongan sebenar dan paling besar bagi orang mukmin pada orang mukmin yang lain. Kita ada jiran-jiran tak cukup makan, kita ada jiran-jiran tak cukup pakaian, tak cukup duit belanja, kita bagi makanan, bagi pakaian, bagi duit belanja, tolong tak? Tolong juga. Dapat pahala tak? Dapat. Mana boleh kata tak dapat? Dapat pahala, tetap dapat pahala. Nama dia tolong, ya tolong juga. Tapi pertolongan terbesar, pertolongan yang paling hakiki di antara orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah tolong pastikan dia jadi orang baik, tolong pastikan dia tidak terlibat dengan perkara mungkar. Ni yang kita tak buat sekarang. Ni yang kita tak buat sekarang. Saya selalu bagi analogi dalam pengajian kita, kita ada 2 orang jiran. Kita ada 2 orang jiran, ni contoh kita ada 2 orang jiran. Jiran sebelah kanan ni miskin, tak cukup duit, tak cukup makan kadang-kadang, contohlah. Makan pun nasi goreng jari-jari, nak beli lauk tak ada duit, contoh. Jiran sebelah kanan kita. Kesian tak? Kesian. Perlu tolong tak? Perlu tolong. Satu lagi jiran sebelah kiri kita, Masya Allah. Orang PKP pun dia kerja macam biasa, gaji dapat macam biasa, contoh. Jadi dia ni tak ada masalah apalah, dari sudut kewangan, dari sudut makanan, setiap tahun bercuti luar negara, okey je, duit cukup semua, tak ada masalah. Kereta 3-4 tahun tukar sekali. Sekarang setiap 3-4 tahun mesti tukar kereta, contoh. Cuma jiran sebelah kiri kita ni tak solat. Memang tak solat. Satu family semua tak solat. Okey, contohlah. Kita pernah travel dengan dia mana-mana, kita pun dia solat, dia tak solat langsung. Dan kita nak pergi solat Jumaat, okey, contoh. Kita keluar solat Jumaat, dia basuh kereta, balik-balik masih basuh kereta lagi. Contoh. Jadi jiran sebelah kiri ni kita kena tolong tak? Ya, kena tolong. Kena tolong agar dia selamat ke akhirat. Kena tolong agar dia kenal maksud tujuan hidup dia kat dunia. Jadi antara jiran kanan dan jiran kiri, mana kita wajib tolong? Dua-dua kena tolong. Dua-dua kena tolong. Okey, ingat dua-dua kena tolong. Dan di antara dua-dua yang kena tolong tu, mana lagi patut kita kena tolong? Yang lagi patut kita kena tolong adalah jiran kiri kita. Walaupun dia kaya, dia ada duit cukup, dia ada kenderaan cukup, semua dia cukup, tapi dia tak sembahyang, dia dalam masalah besar. Dia akan menghadapi masalah yang lama ke akhirat kalau dia tidak bertaubat. Jiran kita sebelah kanan tadi kena tolong. Ya, kena tolong. Kalau kita ada duit lebih, wajib kena tolong. Wajib kena tolong jiran sebelah kanan kita ni, tak cukup makan. Tapi dia jaga sembahyang. Tapi dia orang amal agama. Dia dalam masalah tak? Ya, dalam masalah. Tapi bukan masalah paling besar.
Kenapa? Katakanlah esok lusa dia mati, contoh, bukan minta dia mati. Katakanlah esok lusa dia mati. Maka Allah tidak akan azab dia sebab kemiskinan dia. Malaikat dalam kubur tidak akan hukum dia dengan hukuman yang berat kerana dia tak cukup duit. Malaikat takkan denda dia sebab dia tak cukup duit. Tapi jiran sebelah kiri kita yang kaya, duit banyak, kereta hebat jadi, tapi tak semayang, contoh, satu kemungkaran besar, dia tak semayang, contoh. Lepas dia mati, maka bermulalah masalah yang besar bagi dia. Kalau kat kubur pun dah bermula masalah besar, Nabi kata, fa illam wa illam yanji minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau dalam kubur yang dah tak selamat, lepas pada alam kubur tu lagi dahsyat yang dia kena terima. Jadi, bila sebut orang mukmin kena tolong orang mukmin, ya, kita terus kena faham, sebelum ni kita faham tolong makanan, tolong bagi sumbangan, bagi duit, pakaian, ya, tu tolong. Tu tolong juga, tak dinafikan. Tapi pertolongan sebenar, pertolongan paling besar, pertolongan yang Allah Ta'ala sangat sukai ialah tolong ajak dia jadi orang baik, tolong nasihat dia supaya jangan jadi orang jahat. Dalam sebuah hadis lain, Nabi bersabda pada sahabat-sahabat, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu sama ada yang menzalimi dan yang dizalimi. Tolonglah saudara kamu sama ada yang dizalimi ataupun yang menzalimi. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ini kalau Tuhan suruh tolong yang dizalimi, kami fahamlah sebab dia dizalimi, kita kena tolong dia. Tapi yang menzalimi tu nak kena tolong juga ke? Dia menzalimi orang, kita nak tolong dia juga ke? Dan dia kata, ya, macam mana cara tolong dia? Ta'khudhu yadaka ala yadihi. Letak tangan kamu atas tangan dia. Maksudnya, guna tangan kamu, pimpin tangan dia, nasihat dia, ajak dia, jangan zalimi orang lagi. Jangan aniaya orang lagi. Jangan tipu orang lagi. Jangan ambil hak orang lagi. Contohnya. Itulah tolong. Itulah pertolongan sebenar. Jadi kita, masyarakat Melayu Islam tempat kita fikir nak bagi sumbangan pada orang yang memerlukan, tak cukup duit. Bagus tak? Bagus. NGO yang saya join pun bagus. Masya Allah minta sumbangan. Dia bagi kat rumah-rumah flat water jejas. Bagus, bagus. Tapi kena fikir juga, siapa lagi patut kita tolong? Siapa lagi patut kita tolong? Orang Islam yang tak solat. Saya bukan nak rendahkan Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam ada data tak? Satu kawasan perkampungan, taman tu berapa orang Islam yang dah balik? Berapa yang solat, berapa tak solat? Orang Islam ada data tak? Saya rasa pendapat saya, Jaiz tak ada data, Jakim pun tak ada data bab solat ni. Hanya kira secara rambang. Ni siapa nak kena kira? Kita, orang taman kita ni. Setiap kita ada surau masing-masing, bajet masing-masing. AJK surau, AJK bajet kena ambil tahu ni. Tentang penduduk sekeliling ni. Solat ke tak, pandai solat ke tak, anak dah balik tahu solat ke tak solat. Kerana itulah pertolongan paling besar. Orang yang kaya ada segala-galanya tapi tak solat, lepas dia mati, masalah dia sangat-sangat besar. Orang miskin, walaupun tak cukup duit, walaupun gaji ala kadar, tapi dia jaga solat, masalah dia sekejap je. Semasa hidup kat dunia ni je. 60 tahun, 70 tahun, mati habislah masalah dia. Jadi pertolongan sebenar seseorang ialah pertolongan ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran. Kita biasa dengar kan 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Salah satunya, kita bincang salah satunya, warajulani tahabbani fillah. 2 orang lelaki yang saling berkasih sayang semata-mata kerana Allah. Mereka berjumpa semata-mata kerana Allah, mereka berpisah semata-mata kerana Allah. Agak-agak mereka jumpa pisah kerana Allah ni datang sembang pasal apa? Mereka berjumpa semata-mata kerana Allah, mereka berpisah semata-mata kerana Allah, agak-agak datang atas urusan apa? Bisnes, jual madu, jual sos, datang sembang pasal sukan, datang sembang pasal pilihan raya, datang sembang pasal politik. Tak. Mereka datang atas maksud agama, mereka berpisah pun atas maksud agama. Apa maksud sayang? Sayang. Maksud sayang ialah, sebagaimana saya nak diri saya selamat daripada api neraka Allah, macam itulah juga saya nak saudara saya selamat daripada azab api neraka Allah, itu sayang. Itu sayang sebenar. Itulah maksud sayang sebenar. Sebagaimana kita risau kalau anak kita sendiri tak sembahyang, sebagaimana kita risau kalau orang rumah kita sendiri tak sembahyang, contoh. Sebab apa kita risau? Sebab di keluarga kita. Kita takut nasib malam menipu dia ke akhirat. Macam itulah juga perasaan kena ada
pada orang mukmin yang lain. Jadi, pengajaran dalam ayat ini ialah kalau kita masih lagi di tahap janji aku semayang, janji family aku semayang, janji anak-anak aku semua tutup aurat pandai mengaji, dah selesai kerja aku. Orang tempat aku dia nak semayang ke, nak tunggang langgang ke, suka hati dia lah, janji keluarga aku saja. Maka kita punya tahap mukmin sebenar tak capai lagi ayat ni. Tak mencapai lagi ayat ni. Okey, baik. Kemudian, setelah Allah Ta'ala sebut amar ma'ruf nahi mungkar, Allah sebut mendirikan solat, bayar zakat. Okey, baik. Jadi, antara soalan saya ialah, antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan jaga solat, mana lagi besar? Mana lagi penting? Antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan jaga solat, mana lagi penting? Jawapannya ialah, dari sudut individu Muslim, dari sudut individu Muslim, perseorangan, solat lagi penting pada amar ma'ruf nahi mungkar. Dari sudut individu, setiap individu Muslim, antara amar ma'ruf nahi mungkar dengan solat, mana lagi penting? Solat lagi penting. Solat lagi penting. Apa maksud solat lagi penting? Kalau dia ni buat amar ma'ruf nahi mungkar tapi tak solat, sia-sia je lah. Sia-sia je lah kerja dia. Ada pun dari sudut kemasyarakatan, dari sudut berjemaah. Dari sudut berjemaah, amar ma'ruf lagi penting. Amar ma'ruf lagi penting bukanlah maksud boleh tinggal solat. Tak. Amar ma'ruf lagi penting pada solat kerana kalau seseorang hanya fikirkan solat dia saja, maka katakanlah dalam kampung kita 10 orang jaga solat, 10 orang tu fikir tentang diri dia saja, kalau mati 10 ni, maka 10 ni jelah orang yang solat, maka tidak lagi orang nak solat ke kampung tu. Jadi ayat ni, kenapa Allah dahulu, jadi soalannya yang ditimbulkan ialah, kenapa Allah dahulukan amar ma'ruf nahi mungkar baru solat? Kerana dalam bab kemasyarakatan, dalam bab jemaah, amar ma'ruf nahi mungkar tu penting. Adapun dalam bab persendirian, tengok muka surat 63 ya. Secara individu. Muka surat 63 ni Allah Ta'ala puji beberapa individu di kalangan Yahudi yang masuk Islam betul-betul punya. Surah Ali Imran, muka surat 64, sorry ya. Muka surat 64. Okey, ayat 113 dan 114. Ayat 113, muka surat 64, ayat 113 dan 114. Okey, boleh. Ayat 113 ya. Ya. Mereka itu tidak semuanya sama. Antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud atau solat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, menyuruh melakukan yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebaikan. Mereka termasuk orang-orang soleh. Okey, baik. Terima kasih Puan Zihan. Puan Zihan, terima kasih. Dalam ayat ni Allah sebut mana dulu? Solat dulu ke amar ma'ruf dulu? Dalam ayat ni jelas ayat 113 Allah sebut tentang solat dulu. Wahum yasjudun. Ayat 113. Mereka sujud pada Allah dulu. Ayat 114 barulah Allah sebut kemudian ciri mereka amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dalam ayat 113 dan 114 Allah nak cerita tentang beberapa individu Yahudi yang masuk Islam dengan ikhlas, bukan sebagai munafik. Jadi Allah sebut mereka jaga solat dulu, barulah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sekarang ayat 71 Allah nak cerita tentang orang Islam secara berjemaah, kumpulan besar. Jadi dalam secara jemaah kumpulan besar, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan amalan yang sangat besar bagi satu masyarakat. Sekiranya masyarakat amat agama, tapi amar ma'ruf nahi mungkar tak dijalankan, maka apa kesan buruk dia? Kesan buruk dia lama-lama bila matinya orang amat agama, matilah agama kat situ. Saya bagi contoh tadi dekat surau kita, contohlah surau kita yang jaga solat Jumaat 40 orang, contoh. Yang jaga solat Jumaat 40 orang. 40 orang ni tak fikir pun tentang macam mana nak ajak orang lain tentang solat Jumaat juga, tak fikir pun. Contoh. Maka daripada 40 orang ni mati, seorang mati, nanti habis-habis. Tak ada lagi generasi yang nak sambung jaga solat Jumaat tu. Sebab mereka tak fikir bagaimana nak buat orang datang solat Jumaat balik.
Kalaulah mereka 40 orang ni fikir, macam mana nak buat supaya bukan kita je solat Jumaat, orang lain datang solat Jumaat juga. Kita buat program tu, kita ajak orang tu, kita jemput orang ni. Daripada 40 orang jadi 60 orang. Jadi 40 orang tu mati pun, contoh masih ada lagi 20 orang balance yang akan jaga solat Jumaat. Ini sekadar contoh. Jadi contoh mudahnya ialah bila pengarang tafsir pedoman yang dah meninggal dunia baru ni, kita beli tafsir dia tu. Dia kata, punya banyak Allah tekankan amar ma'ruf nahi munkar dalam Al-Quran. Punyalah banyak Allah Ta'ala tekankan amar ma'ruf nahi munkar dalam Al-Quran. Sekiranya rukun Islam tu ada 6, nescaya yang ke-6 tu mestilah amar ma'ruf nahi munkar. Rukun Islam 5 je kan, wajib bagi individu, mengucap, semayang, puasa, zakat, haji. Ni wajib bagi individu. Sekiranya Allah nak buat rukun Islam tu 6, nescaya yang ke-6 tu mestilah amar ma'ruf nahi munkar. Dia kata kipas pusing laju, kipas kita punya kipas shilling ni pusing laju. Pusing laju, kita tutup switch dia. Tutup switch dia. Adakah dengan sebab kita tutup switch dia tu, kipas tu terus berhenti? Ni cerita kipas yang biasa punya lah, bukan jenis mahal punya. Kalau kipas jenis mahal pun dia tekan, tu dia berhenti terus. Tu cerita kipas mahal. Ni cerita kipas murah ni. Jenama Panasonic RM120 satu set tu, yang pusing warna putih tu. Jadi dia kata, tutup kipas tu, bukannya kita bila kita tutup switch kipas terus berhenti. Tak. Kipas tu masih lagi pusing. Cuma pusingannya makin perlahan lah baru berhenti. Samalah juga orang Islam, bila keseluruhan orang Islam tinggal amar ma'ruf nahi munkar, ingat, bila semua orang Islam tinggal amar ma'ruf nahi munkar, nampak okey? Ada orang solat lagi, ada orang semayang lagi, ada orang tutup aurat lagi. Tapi yakinlah agama makin lama makin turun. Satu masa nanti tak mustahil sebuah negara Islam boleh bertukar kepada sebuah negara bukan Islam. Kesan tidak buat amar ma'ruf nahi munkar. Okey, baik. Kemudian mereka jaga solat, maksudnya mereka jaga hubungan dengan Allah. Wa yu'tuna zakah, mereka jaga juga hak-hak sesama manusia. Bila ayat Quran sebut solat dan zakat, banyak ayat Quran bila puji orang beriman sebut solat zakat. Solat zakat. Apa maksud dia? Bila sebut solat, orang tu jaga baik hubungan dia dengan Allah. Bila sebut zakat, orang tu jaga baik hubungan dia sesama manusia. Kemudian orang yang mukmin juga sifat dia ialah mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita tengok semua verb dalam ayat 71 ni, ya'muruna, yanhauna, yuqimuna, wa yu'tuna, wa yuti'una. Semua verb tu menggunakan kalimah fi'il mudhari', present tense dan juga future tense. Maksud present tense dan juga future tense ialah mereka selalu amar ma'ruf nahi munkar. Mereka selalu menjaga solat. Mereka selalu bayar zakat. Mereka selalu mentaati Allah dan Rasulnya. Okey? Agama tu apa? Agama tu taat. Ada orang dizikir pagi 100, lepas subuh dizikir subhanallah, subhanallah, subhanallah 100. Okey? Sekarang lepas asar dizikir lagi 100. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagus ke tak bagus? Bagus. Dapat pahala ke tak dapat? Dapat pahala. Tapi antara subuh dengan zuhur tu masa banyak free dia guna buat maksiat. Maka di sisi Allah dia masih lagi orang yang belum taat. Sebab tu Ibnu Abbas kata kullu muti'in zakirun. Orang yang taat perintah Allah itulah orang berzikir. Apa maksudnya? Walaupun dia tak zikir, tapi bila datang perintah Allah suruh buat, terus dia buat. Bila datang perintah Allah suruh tinggalkan, dia terus tinggalkan. Itulah orang taat yang sebenar. Sami'na wa ata'na. Allah kata orang macam ni, kelak kami akan merahmati, Allah akan merahmati mereka. Baik. Kita hari ni hidup, nak bahagia, nak senang jaga amal, nak jauh dosa maksiat, kita kena dapat rahmat Allah. Kalau tak dapat rahmat Allah, ilmu banyak tu masih lagi belum cukup untuk buat dia menghindarkan dosa maksiat. Walaupun ilmu banyak tu masih belum cukup untuk buat dia menghindar dosa maksiat. Kerana apa? Yang bantu kita jaga solat. Yang bantu kita tinggal maksiat. Yang bantu kita tutup aurat adalah rahmat daripada Allah SWT. Jadi, kalau kita nak rahmat Allah, apa kena buat? Amar ma'ruf, nahi munkar. Jaga solat, bayar zakat, sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bila kita cuba buat perkara-perkara tadi, Allah akan bagi rahmat. Dengan rahmat Allah bagi itulah kita mampu tambah lagi amal-amal lain. Belajar agama tak wajib pun, tapi kita rajin nak belajar agama. Solat duha, solat tahajud tak wajib pun, tapi kita rajin istiqamah solat duha, solat tahajud. Puasa Isnin Khamis tak wajib pun, tapi dengan sebab rahmat Allah lah kita rasa bersalah kalau lama tak puasa Isnin Khamis. Itu sebab apa? Sebab rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ni dapat macam mana? Bukan duduk saja tunggu rahmat Allah, tak. Kita kejar, kita cuba cari. Macam mana cuba cari? Buat amal-amal ni, orang yang buat amal-amal ni lah orang cari rahmat Allah. Bila mereka cari rahmat Allah ni, Allah kata dalam hadis, siapa yang datang kepada aku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Apa maksud hadis tu? Siapa yang ada usaha sikit untuk dapat rahmat Allah, Allah akan bagi lagi banyak rahmat Allah pada dia. Tengok kesan taat, kesan taat. Kesan taat boleh meningkatkan iman. Tolong baca terjemahan dia, Puan Nolis. Boleh tak Puan Siti Nolis? Muka surat 89, ayat 66. 89 ya. Ya, ayat atas sekali. Ayat atas sekali. Ya, ya. 89 ke Ustaz? Ya, ya. An-Nisa 89 ayat 66. Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu daripada kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebahagian kecil daripada mereka. Dan sekiranya mereka betul-betul melaksanakan perintah yang diberikan, sudah tentu itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Okey, cukup. Poin terakhir dalam ayat tu. Sekiranya mereka betul-betul melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka, Allah suruh buat, dia buat. Maka apa Allah bagi? Allah kata lagi baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Jadi nak dapat iman ni bukan tunggu saja pok iman dapat. Tak. Nak dapat iman ni usaha. Apa usaha dia? Kita mula buat apa Allah suruh. Kat situ Allah Ta'ala bagi iman. Bila kita buat sikit, Allah Ta'ala bagi banyak. Buat sikit, Allah Ta'ala bagi banyak. Jadi nak iman bukan duduk saja. Nak hidayah bukan duduk saja. Nak rahmat bukan duduk saja. Nak iman, nak hidayah, nak rahmat, kita menuju ke arah Allah. Menuju ke arah Allah maksudnya, apa Allah suruh buat, kita buat. Buat. Kadang-kadang tergelincir. Bangun balik, buat balik. Dengan itulah kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala lah kita dapat amal banyak benda kita tahu. Kalau tak ada rahmat Allah Ta'ala, belajar lama-lama, belajar macam-macam kelas pergi, tapi tidak ada sebarang peningkatan amal dalam kehidupan kita. Maksud kita belajar untuk amal. Belajar tu sunat, ni sunat. Oh, saya tahu tu sunat, saya tahu ni sunat, saya tahu dapat pahala lebih. Tapi tidak ada amal-amal langsung. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala akan bagi rahmat pada mereka. Tu kelak dekat. Maksud kelak dekat, hari ni mereka buat, sehari ni juga, petang ni juga, malam ni juga, waktu yang singkat, Allah boleh bagi rahmat pada mereka. Bila kita mula buat, Allah Ta'ala tak tunggu masa nanti 10 tahun lah baru aku bagi rahmat pada mereka. Tak. Kelak. Kalau mereka sungguh-sungguh jaga perkara-perkara ke atas tadi, tak lama lagi je, sekejap je lagi, Allah akan bagi rahmat pada mereka. Allah Ta'ala Maha Perkasa, Allah Ta'ala Maha Bijaksana. Okey, baik. Ayat 72 pula. Ayat 72. Okey. Jadi kalau orang tanya orang mukmin dengan orang mukmin macam mana? Okey, saya terlupa satu hadis. Dalam sebuah hadis, okey, nak cerita orang mukmin ni saling tolong-menolong. Okey, saya lupa hadis ni. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'dhuhum ba'dhan. Orang mukmin, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain adalah bagaikan satu bangunan. Bagaikan satu bangunan. Sebahagian mereka akan menguatkan sebahagian yang lain. Apa maksud hadis tu? Bangunan dia terdiri daripada unsur-unsur. Beberapa unsur. Dalam bangunan, dalam sebuah bangunan, ada simen, ada batu bata, ada besi, ada pasir, ada air. Betul kan? Sebuah bangunan tu, dalam dinding bangunan tu, ada batu bata, ada simen, ada pasir, ada air, ada besi. Jadi boleh tak dalam bangunan tu besi kata, sebab akulah bangunan ni jadi, kalau tak ada aku tak jadi bangunan ni. Air pun cakap benda sama juga. Air tu kata apa? Sebab akulah simen tu boleh diproses jadi simen tu.
Kalau tak ada aku tak jadi bangunan ni. Batu-batu cakap benda sama juga batu-batu kata. Sebab akulah bangunan ni jadi. Kalau aku tak ada, tak jadi bangunan ni. Ha. Analogi Nabi ni sangat hebat. Sebenarnya bangunan tu terjadi, tersergam indah bila mana 5 unsur tadi bersama-sama. Simennya, besinya, batunya, airnya. Apa lagi satu tadi? Simen, besi, batu, air. Pasirnya. Mereka semua gabung sama-sama barulah jadi bangunan. Macam itulah juga nak cakap orang mukmin ni, kejayaan Islam bukan kejayaan individu. Oh, Islam bangun tempat aku ni sebab akulah, aku ustaz sini. Sebab aku jadi ustaz kat sini lah Islam dapat bangun kat tempat ni. Orang lagi kata, tak sebab akulah orang Islam bangun kat sini. Tak. Kamu setiap seorang banyak benda kamu, apa sangat kamu mampu. Boleh tak seorang ustaz tu, dialah pakar fiqh, dialah pakar hadis, dialah pakar tafsir, dialah pakar mazhab. Tak. Susah nak jumpa ustaz macam tu. Ada orang dia kepakaran dia bahagian ni. Bahagian ni kena rujuk orang lain. Ada orang kepakaran dia bahagian ni, ustaz-ustaz tu. Kalau tanya bab tu kena rujuk orang lain. Ini nampak Islam tu indah cantik bila masing-masing main peranan masing-masing. Masing-masing tak boleh kata sebab akulah Islam ni membangun. Sebab akulah Islam jadi kuat tempat aku. Tak. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada hajat satu sama lain. Okey, baik, seterusnya ayat 72. Wa'ada telah menjanjikan Allahu oleh Allah al-mu'minin kepada lelaki-lelaki beriman. Al-mu'minin kepada lelaki-lelaki beriman. Dan al-mu'minat kepada wanita-wanita beriman. Telah menjanjikan oleh Allah kepada lelaki-lelaki beriman dan kepada wanita-wanita beriman jannatin, syurga-syurga. Jannatin, syurga-syurga. Tajri yang mengalir. Tajri yang mengalir min daripada tahtiha bawahnya. Tahtiha bawahnya. Al-anhar, sungai-sungai. Al-anhar, sungai-sungai. Khalidina, mereka kekal. Khalidina, mereka kekal. Fiha, dalamnya, dalam syurga tu. Fiha, dalamnya, dalam syurga. Dan masakina, tempat-tempat tinggal ataupun rumah-rumah. Dwellers. Orang putih terjemah dwellers. Masakina, tempat-tempat tinggal ataupun rumah-rumah. Tayyibatan, yang elok. Tayyibatan, yang elok. Good and lawful. Tayyibatan, yang elok. Fi, dalam. Jannati adnin, syurga adnin. Jannati adnin, syurga adnin. Dan ridwanun, keredaan. Ridwanun, keredaan. Min daripada Allah akbar, lebih besar. Allah lebih besar. Min daripada Allah akbar, lebih besar. Zalika, demikian itu huwa, ialah. Zalika, demikian itu huwa, ialah. Kalau dialah tu pasal orang pula, ni ialah al-fauzu, kejayaan, successful. Al-fauzu, kejayaan. Okey. Al-azim, yang sangat besar, supreme. Al-azim, yang sangat besar. Okey, baik, tolong baca terjemah dia. Puan Masyitah boleh tolong baca tak, Puan Masyitah? Tuan Masyitah ada? Okey. Telah menjanjikan oleh Allah kepada lelaki-lelaki beriman dan wanita-wanita beriman syurga-syurga yang mengalir daripada bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan tempat-tempat tinggal yang elok dalam syurga adni. Dan keredaan daripada Allah lebih besar, demikian itu ialah kejayaan yang sangat besar. Okey, Puan Masyitah boleh tak buka muka surat 533, surah Ar-Rahman. Muka surat 533, surah Ar-Rahman. Boleh tak? Okey, ayat Ayat 46 dengan ayat 52. 46 dan 52 ya.
Nah, Dan bagi siapa yang takut akan waktu menghadap Tuhannya, ada 2 syurga. Di dalam kedua-dua syurga itu terdapat pelbagai macam buah-buahan yang berpasang-pasangan. okey. Cukup. Dalam muka surat 53, kita nak cerita pasal syurga lah ni. Kita sekarang nak cerita pasal syurga. Allah menjanjikan kepada orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang amal agama yang ada ciri-ciri ke atas. Yang amal ma'ruf nahi mungkar. Okey, yang amal ma'ruf nahi mungkar, jaga sembahyang, bayar zakat, setiasa taat Allah dan Rasul. Allah janjikan untuk mereka jannatin, syurga-syurga. Banyak syurga-syurga. Okey, ayat 46 yang Puan Masyitah baca tadi, wa min dunihi ma waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang taat perintah Allah dapat 2 syurga. Dia dah ada 2 syurga, atas tu ada 2 syurga lagi, bawahnya ada syurga lagi. Maka Nabi SAW daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW dalam menafsirkan 2 ayat tu. Dalam menafsirkan 2 ayat dalam surah Ar-Rahman yang dibaca oleh Puan Masyitah tadi, Nabi kata apa dia? Jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima. 2 syurga tu daripada emas, syurga tu daripada emas, semua bekas-bekas dan apa saja dalamnya daripada emas. Wa jannatani min fiddatin, dan 2 syurga daripada perak, aniyatuhuma wa ma fihima. Bekas-bekas dalam dia semua daripada emas dan perak. Nabi kata, wa ma bainal qaumi wa baina an yanzura ila rabbihim illa rida'al kibriyai ala wajhihi fi jannati adnin. Nabi kata, di antara penduduk syurga tu untuk lihat Allah Taala, hanyalah ada sehelai ridak yang menghalang dia untuk boleh nampak Allah Taala. Ridak tu berada di syurga Adnin. Maksudnya selain ridak tu bila Allah Taala buka terus nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata, Allah Taala telah menjanjikan orang mukmin banyak syurga. Banyak syurga. Walaupun ada nama syurga Firdaus, walaupun ada nama syurga Adnin, tetapi setiap satu tu banyak tempatnya. Bukan satu syurga Firdaus ada satu saja. Kalau syurga Firdaus satu saja seorang je lah dapat. Tak, banyak syurga-syurga. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, Inna lil mu'minin fil jannah la khaymatun min lu'lu'atin wahidatin. Dalam syurga nanti ada bagi setiap orang mukmin dalam syurga ada satu kemah. Kemah tu dibuat daripada mutiara yang bulat. Mujawwafatin yang bulat. Tuluha situna milan ila sama. Panjang dia punya tinggi dia 60 mil ke langit. Mutiara tu, okey, bulat, tinggi dia 60 mil, 60 mil ke langit. Okey? Nabi kata lil mu'minina fiha ahlun. Bagi orang mukmin dalam bilik tu, dalam syurga tu nanti banyak keluarga. Banyak keluarga. La yara ba'duhum ba'dan. Sebahagian mereka tidak akan melihat sebahagian yang lain. Orang mukmin dalam syurga banyak family. Banyak family maksudnya banyak isteri. Sebahagian mereka tidak akan melihat sebahagian yang lain. Jadi, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW bila menceritakan tentang syurga, hanya menceritakan sekadar yang mampu difaham oleh akal. Quran dan hadis hanya cerita sekadar yang mampu difaham oleh akal. Okey. Sebenarnya, syurga lagi hebat pada tu. Syurga lagi tinggi pada tu. Cuma kalau diceritakan, kita jadi macam, betul ke ni? Betul ke ni? Allah Ta'ala tak cerita secara keseluruhan sebab Allah Ta'ala tahu tahap kemampuan akal kita. Allah Ta'ala tahu tahap kemampuan akal kita. Boleh? Tengok muka surat As-Sajadah. Tengok muka surat 414, tak silap saya. Sorry, 416. Okey. Ayat 17. 416 ayat 17. Puan Inun boleh terbaca tak Puan Inun? Okey Ustaz. Ayat 17 ya? Ya, 416 ayat 17. Maka tidak ada seorang pun yang akan mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat
yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Oleh kerana kita dah biasa dengar ayat Quran hadis tentang syurga, nanti bila pergi akhirat, bila Allah tentukan kita masuk syurga, kita seolah-olah dah bayangkan dah. Okey, ustaz aku ajar dulu syurga macam ni, syurga macam ni, syurga macam ni. Okey, kita akan fikir macam tu. Tapi Allah Ta'ala kata, tidak ada seorang pun boleh tahu apa yang Allah Ta'ala nak sediakan bagi setiap manusia dalam syurga dia. Kalau kita dah dapat bayangkan, oh tu untuk aku macam ni, tak surprise lah. Allah Ta'ala kata kami sembunyikan apa sebenarnya dia akan dapat. Bila dia dah tengok, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, Allah kata, a'dadtu li'ibadis salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbil bashar. Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, aku sediakan untuk hamba-Ku yang soleh apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok ada nikmat macam tu. Ada tempat cantik macam tu. Wala udhunun sami'at, dan tak pernah didengar oleh telinga. Sekarang ni tuan-tuan dengar, saya pun dengar. Sahabat-sahabat pernah dengar daripada Nabi. Tapi Allah sembunyikan yang tak pernah dengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah terlintas pun dalam fikiran mana-mana manusia ada tempat cantik macam ni. Ada tempat indah macam ni. Tak pernah terlintas pun. Allah Ta'ala akan bagi surprise pada ahli syurga. Jadi kalau kita nak, kita kena usahalah jadi orang yang beriman yang sebenarnya. Walau bagaimanapun, setelah Allah cerita dalam ayat kita sekarang, tengok balik ayat kita sekarang ni, setelah Allah cerita syurga-syurga, sungai-sungai mengalir kan, penutup ayat ni Allah kata apa dia? Waridwanum minallahi akbar. Waridwanum minallahi akbar. Keredaan daripada Allah lagi besar. Syurga tu dah besar, syurga tu dah indah, syurga tu dah nikmat. Bayangkan, orang yang paling kecil syurga dia, saiz dia 10 kali ganda dunia. Syurga dia dapat yang paling kecil adalah 10 kali ganda dunia. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala kata, waridwanun, keredaan daripada Allah lebih besar. Keredaan daripada Allah dalam syurga kelak lagi besar pada semua nikmat-nikmat syurga. Dalam sebuah hadis daripada Imam Bukhari, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Allah Ta'ala tanya ahli syurga, ya ahlal jannah. Mereka pun jawab, wahai ahli syurga. Mereka pun jawab, labbaika wa sa'daika wa biyadikal khair. Mereka jawab, labbaik ya Allah, wa sa'daik ya Allah, di tanganmu segala kebaikan. Allah Ta'ala tanya ahli syurga, hal raditum, kamu suka tak? Seronok tak? Gembira tak masuk syurga ni? Maka ahli syurga jawab, wa malana la narda. Kenapa kami tak patut gembira ya Allah? Sedangkan kau telah bagi pada kami satu nikmat yang kau tak pernah bagi pada orang lain pun. Orang dalam syurga dia tak tahu orang lain dapat banyak pada dia. Dia rasa dialah paling banyak sekali dapat. Maka dia jawab pada Allah Ta'ala, kau telah bagi aku sesuatu yang kau tak pernah bagi pada orang lain pun. Maka Allah Ta'ala tanya, nak tak aku bagi pada kamu yang lagi best pada tu, lagi baik pada tu, lagi afdal pada tu? Maka di syurga tanya, ada lagi ke yang lagi baik pada ni? Ada lagi ke yang lagi afdal pada ni? Maka Allah Ta'ala kata apa dia? Uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ahada. Mulai pada hari ini, aku telah isytiharkan keredaan aku pada kamu. Mulai pada hari ini, aku telah isytiharkan keredaan aku pada kamu. Dan aku tak akan marah murka lagi pada kamu sampai bila-bila. Dalam syurga, bila dah masuk syurga, tidak ada lagi istilah Allah marah, Allah tak suka, Allah tak redha. Tak. Masa dah masuk syurga nanti, buatlah apa nak buat. Ikutlah nafsu kita apa nak makan, apa nak buat, ikutlah saja. Masa tu Allah isytihar, keredaan Allah lagi besar. Tengok muka surat 51. Muka surat 51, surah Ali Imran. Page kedua surah Ali Imran. Tengok ini kita kata turutan-turutan nikmat. Tengok muka surat 51 ayat 14 dan ayat 15. 14 dan 15. Tolong baca terjemah dia Puan Rohaya Muhammad Syuaib. Boleh tolong baca tak Puan Rohaya? Bismillah. 14-15 ya. Dijadikan indah pada manusia terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun dalam bentuk emas dan perak,
kuda pilihan, haiwan ternakan dan sawah. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Katakanlah, mahukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta redha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Okey, baik. Terima kasih Puan. Puan Rohaya, terima kasih. Ayat ni sebenarnya, tengoklah, saya harap semua buka page yang sama ni. Ayat 14 dan ayat 15 menceritakan tentang tingkatan-tingkatan nikmat. Ayat 14 dan ayat 15 surah Ali Imran ni menceritakan pada kita tentang tingkatan-tingkatan nikmat. Ayat 14 tu, Allah kata manusia sukakan wanita, kanak-kanak, anak-anak, emas perak, kuda-kuda yang bertanda, tanaman-tanaman, binatang ternak. Seronok tak kalau ada? Seronok. Ada anak-anak ramai, ada banyak emas perak, ada ladang kuda, ladang lembu, ladang kambing, ada macam-macam lah, ladang durian. Seronok tak manusia ada? Seronok. Nikmat tak? Nikmat. Itu satu. Manakala ayat 15, Allah Ta'ala mulakan, nak tak lagi baik pada tu? Orang Allah bagi syurga-syurga yang mengalir, syurga-syurga yang bawahnya sungai mengalir, ada pasangan-pasangan yang suci. Nikmat tak? Nikmat juga. Jadi nikmat syurga dengan 5 perkara ayat 14 tu, syurga lagi baik. Setelah Allah cipta nikmat syurga dalam ayat 15, penutupnya Allah sebut waridwanum minallah. Anak-anak, isteri, emas perak, ladang, kebun, binatang ternak, nikmat tak? Nikmat. Dapat syurga, sungai-sungai mengalir, pasangan-pasangan yang banyak, nikmat tak? Nikmat. Setelah Allah sebut dua ni, Allah sebut penutup ayat 15. Waridwanum minallah. Keredaan daripada Allah. Maksudnya, keredaan daripada Allah jauh lagi besar pada nikmat syurga, jauh lagi besar pada isteri, anak-anak, emas perak kamu kumpul kat dunia. Jadi apa kita nak? Redha Allah. Redha Allah lagi besar pada syurga Allah. Sebab tu, seorang wali Allah nama Rabi'atul Adawiyah dia kata, yang aku inginkan hanyalah redha Allah. Tidak kisahlah di syurga mana pun aku berada syurga mana pun tak kisah, yang aku inginkan redha Allah. Apa doa yang dibaca oleh Imam Tarawih setiap rakaat keempat, 8, 12, 16 bulan Ramadan? Apa Imam Tarawih baca? Allah, tuan-tuan pun mungkin biasa baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu redha-Mu dan syurga. Minta redha Allah dulu, baru minta syurga. Minta redha Allah dulu, baru dapat syurga. Habis tu Ustaz, kalau orang dapat syurga tak dapat redha Allah ke? Dengar dulu. Orang dapat syurga, kemungkinan dia sama ada masuk syurga terus, boleh jadi juga dia kemungkinan masuk neraka dulu. Dia masuk neraka dulu, selepas beberapa tahun, barulah Allah redha kat dia, baru masuk syurga. Buat apa? Kita nak awal-awal lagi Allah redha pada kita. Bila awal-awal lagi Allah redha pada kita, maka kita tak perlu dia masukkan dulu ke dalam neraka. Sebab tu redha Allah tu lagi besar daripada nikmat-nikmat dalam syurga. Tapi para sahabat radhiyallahu anhum tak mati lagi. Masih duduk kat dunia lagi. Allah telah isytiharkan keredaan Allah pada mereka. Tengok muka surat 203 muka surat 203 ayat 100. Surah ni lah surah yang sama ni. Tuan Haji Mawardi boleh tolong baca tak? Dr. Mawardi tolong baca muka surat 203 ayat 100. 100 saya. Ayat atas sekali. Muka surat 203 ayat atas sekali. Ayat yang ke-100. Surah yang sama ni. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang mula-mula memeluk Islam di antara orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.
Allah turunkan ayat ni masa sahabat-sahabat hidup lagi. Ya, sahabat-sahabat hidup lagi. Baca ayat ni. Allah kata as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mula-mula, okey, yang awal-awal di kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang ikut mereka zaman sahabat Nabi, Allah kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah redha pada mereka dan mereka pun redha pada Allah. Jadi kita amallah banyak mana sekalipun, kita buatlah tahajud istiqamah berapa lama pun, belum tentu kita dapat pengisytiharan keredaan Allah kat muka bumi ni. Takkan berlaku tiba-tiba Allah turunkan ayat baru, oh Allah redha pada Ustaz Huzaifah malam ni. Takkan berlaku. Buatlah banyak mana sekalipun. Kalau dia dapat mimpi tu, mustahil. Mimpi tu mungkin syaitan mana datang cakap macam tu. Para sahabat masih hidup lagi, masih berjalan lagi Allah turunkan ayat. Kerana Allah Ta'ala tahu mereka beramal. Mereka beramal kerana ikhlas mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya duduk zaman tu Allah turunkan ayat ni kat saya, lepas tu tak semain Jumaat dah. Lepas tu tak buat benda lain dah. Sebab apa? Allah dah redha kat aku, nak buat apa lagi? Jadi sahabat-sahabat, kita tak dapat pengisytiharan redha daripada Allah ni, kena masuk syurga dulu. Baru dapat. Sahabat-sahabat mereka di dunia lagi telah pun dapat. Jadi kalau kita nak dapat redha Allah, kita tirulah perangai, akhlak, sifat orang yang telah dapat. Siapa telah dapat? Sahabat-sahabat. Kita nak jadi Nabi mungkin tak mampu, tak boleh. Kita nak jadi macam Nabi, nak jadi Nabi memang tak boleh lah. Kita nak jadi macam Nabi mungkin tak mampu, tak boleh. Tapi kita boleh tiru orang-orang yang Nabi redha pada mereka, Allah redha pada mereka. Siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhu. Sebab tu ulama-ulama dulu di samping ajar anak dia mengaji, mereka akan bacakan di rumah-rumah mereka setiap malam kisah para sahabat pada anak-anak mereka. Setiap malam, tuan-tuan pergi kedai buku ada je kisah para sahabat. Sebenarnya kisah para sahabat ni dikarang 3 jilid dalam bahasa Arab. Nama dia Hayatus Sahabah. Dan diterjemahkan pun kat buku bahasa Melayu, banyak kedai buku. Kita baca buku tu pada keluarga kita. Sebab apa? Kita nak diri kita, isteri kita, anak-anak kita jadi macam sahabat Nabi SAW. Jadi macam sahabat Nabi SAW. Kat England, ni start saya cerita lah, ada seorang Pakistan, dia pindah England dengan family dia. Jadi kat rumah dia tak ada TV. Dia memang sengaja tak nak, dia kaya, orang banyak duit, dia sengaja tak nak beli TV kat rumah dia. Jadi anak-anak dia ni masa free, masa lapang, dia akan bacakan kisah para sahabat pada anak-anak dia. Jadi budak-budak kecil pergi sekolah, cikgu akan tanya, besar nak jadi apa? Nanti besar cita-cita nak jadi apa? Nanti besar cita-cita nak jadi apa? Maka anak orang lain cakap lah, nak jadi Spiderman lah, nak jadi polis lah, nak jadi Superman lah, macam-macam. Anak dia tak kenal semua benda tu. Bila cikgu dia Mak Saleh lah tanya, nanti besar nak jadi apa? Apa nak dia jawab? Saya nak jadi sahabat. Saya nak jadi macam sahabat. Saya nak jadi macam sahabat Nabi SAW. Itulah terbaik. Anak-anak kecil kita agungkan dengan kehebatan para sahabat. Ni anak kecil kita, Ultraman, Doraemon, macam-macam lagi lah. Jadi bila tak cikgu tanya kat sekolah, budak jasa 1, 2 nak jadi apa? Ultraman. Na'udzubillah misal. Okay? Sebenarnya semua orang lah ada kekurangan tu. Kita takkan nak buang TV. Kita pun tak tengok TV. Tak apa, TV ada biar ada kat rumah. Banyak manfaat juga. Tapi bagi masa, bacakan kisah-kisah para sahabat di rumah-rumah agar anak-anak kita bukan sekadar kenal tahu kisah sahabat, tapi timbul dalam hati mereka keinginan mereka untuk bersusah payah, beramal macam sahabat-sahabat beramal. Okey, adakan sahabat asyarah mubasyarah. 10 orang sahabat yang telah dapat berita gembira daripada Allah tentang syurga. Masya Allah. Tak mati lagi. Allah dah bagi berita gembira tentang syurga. Okay, baik, seterusnya masuk muka surat baru. Kita 3 page lagi, kita akan habis juzuk 10. Jadi 3 page lagi, kita dah habis 1/3 Quran lah. Okay, baik, ayat 73. Ya ayyuha wahai. Ya ayyuha wahai. An-Nabi, Nabi. Maksud Nabi ni Nabi Muhammad lah. An-Nabi, Nabi. Maksud Nabi, Nabi Muhammad. Jahidi berjihadlah. Jahidi berjihadlah. Al-Kufar dengan orang-orang kafir. Al-Kufar dengan orang-orang kafir. Wah dan Al-Munafikin, orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Wah dan Ighluz, bersikap kasarlah. Bihash. Boleh terjemah bihash. Ighluz ni bersikap kasarlah.
Tegas boleh, kasar boleh. H-A-R-S-H. Be harsh. Okay. Alaihim ke atas mereka. Mereka ni mereka munafik. Wadan. Ma'wahum, tempat tinggal mereka. Ma'wahum, tempat tinggal mereka. Mereka ni kafir dengan munafik. Jahannam, neraka Jahannam. Jahannam, neraka Jahannam. Wadan. Bi'sa, ia seburuk-buruk. Bi'sa, ia seburuk-buruk. Neraka Jahannam tu lah. Al-Masir, tempat tinggal. Al-Masir, tempat tinggal. Okey, baik. Terjemahkan dia. Puan Mainun. Terjemahkan Puan Mainun boleh? Puan Mainun. Ayat 73 kita sekarang. Ada Puan Mainun? Tolong unmute kan? Tolong terjemahkan. Okey, baik. Tak apa. Okay. Ada? Ada. Puan Mainun. Tolong baca. Puan Mainun, tak ada balik. Ada, okey ada. Tak ready Ustaz, tak ready. Oh, tak ready. Okey, Tuan Haji Rashid boleh tolong baca Tuan Haji Rashid. Tuan Haji Rashid boleh? Tuan Haji Muhammad Rashid. Wahai Nabi, berjihadlah dengan orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap kasarlah ke atas mereka. Dan tempat tinggal mereka neraka Jahannam. Dan ia seburuk-buruk tempat tinggal. Okey, baik. Surah At-Taubah. Kita ulang kaji balik. Surah At-Taubah adalah surah yang Allah Ta'ala turunkan untuk membuka pekung orang munafik dan dalam masa yang sama untuk memberi ancaman-ancaman keras kepada orang munafik. Dalam ayat ini apa ancaman kerasnya? Allah Ta'ala letak sebaris antara nama kafir dan munafik. Wahai Nabi, berjihadlah dengan kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Jadi orang munafik, bila mana mereka dengar ayat ni, mereka tahu bahawasanya Allah suruh orang Islam bertegas pada mereka, itu satu. Yang kedua, pada mereka dalam ayat ini, Allah letak nama mereka sebaris dengan nama orang kafir. Walaupun mereka semayang belakang Nabi, mereka pergi jihad dengan Nabi, makan bersama-sama dengan Nabi, tapi bagi Allah, mereka sebaris, sama level dengan orang-orang kafir. Okey, baik. Sebelum tu, nak terangkan dulu, apa makna jihad? Perkataan jihad, bahasa Melayu, bahasa kita, minta maaf banyak, bahasa kita bila sebut jihad, kita terus nampak pedang, senjata, panah, tombak, alat-alat untuk peperangan. Bila sebut jihad, betul kan? Panggil jihadis, kumpulan jihadis. Okey, contohlah. Sebenarnya perkataan jihad dalam bahasa Arab berasal dari perkataan al-jahdu dan al-juhdu. Al-jahdu, jim baris atas, dengan al-juhdu, jim baris depan. Jadi apa terjemah al-jahdu dan al-juhdu? Al-jahdu adalah usaha. Al-jahdu adalah usaha. Manakala al-juhdu adalah kepayahan, susah payah. Okey, jadi orang yang berusaha dan susah payah untuk agama Allah, itulah jihad. Itulah jihad. Termasuk salah satu kategori jihad berperang. Termasuk salah satu kategori jihad adalah perang guna senjata. Tapi perang saja ke? Tak, bukan perang saja. Apa saja usaha kita, sumbangan kita untuk menaikkan agama Allah, jihadlah nama dia. Okey, kita hanya tolong, kita mungkin contoh Allah buat kita cacat, contoh. Kita tak boleh pergi perang sebab cacat, contohlah. Maka kita ni hanya usaha tolong asah pedang orang nak pergi perang. Sebab nak pergi perang, mari sini kat saya tolong asah pedang saja. Itu usaha, itu susah payah, itu pun nama dia jihad. Okey, kita ada masalah ni, kampung ni tak ada orang nak belajar mengaji. Tak ada orang boleh ajar mengaji kampung tu. Jadi apa kita buat? Kita pergi belajar agama dengan mana-mana ustaz, sebulan 2, fokus untuk ajar orang mengaji. Lepas belajar sebulan 2 ustaz tu, kita pula pergi ajar kampung tu. Jihad juga nama dia. Kerana kita usaha, susah payah untuk agama Allah, tu nama dia jihad juga. Jadi kena ingat, setiap peperangan
berperang adalah jihad. Tapi jihad tak semestinya berperang. Apa dalilnya? Inilah. Allah sebut dalam ayat ini, wahai Nabi, berjihadlah dengan orang kafir dan dengan orang munafik. Tak pernah lagi Nabi dengan sahabat-sahabat angkat senjata lawan orang munafik. Kecuali mereka memberontak, ataupun yang kedua, mereka dengan terang-terang mengisytiharkan kekafiran mereka. Munafik ini hukumnya di sisi Allah kafir lah. Cuma hukum zahir, kita tak boleh buat mereka macam orang kafir lain juga. Tiba-tiba nak pergi bunuh tak boleh. Kecuali kalau munafik sesama kita ni, mereka menzahirkan kekufuran mereka, ataupun mereka memberontak, maka boleh diperangi. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud yang ni ialah Allah cakap kepada Nabi, wahai Nabi, berjihadlah dengan orang kafir bisayf, dengan pedang. Jihad dengan orang kafir dengan pedang. Wal munafiqin bil lisan, berjihad dengan orang munafik dengan lidah. Lidah. Waktu saya kata jihad bukan dengan pedang je. Ibnu Abbas kata jihad dengan lidah. Apa maksud jihad dengan lidah? Nasihat lagi, nasihat lagi, nasihat lagi. Cakap lagi. Bagi amaran, nasihat, cakap. Bagi amaran, nasihat, cakap. Jihadlah tu. Kita, anak kita, Allah Ta'ala bagi anak-anak pada kita. Bukannya semua jenis cakap sekali terus dengar. Nak suruh semayang, nak suruh mengaji tu, mak ayah kita sama cakap kita, puas cakap dah kamu ni. Penat dah buka mulut cakap kamu ni. Betul kan? Mak ayah kita cakap kita dulu. Kita pun sama, dah ada anak kita kot lah. Nak suruh mengaji, kena cakap. Nak suruh semayang, kena cakap. Di setiap kali kita cakap, suruh, nasihat mereka mengaji, semayang, jihad. Dengan lidah, jihad juga. Boleh? Okey, baik. Ibnu Abbas kata, jihad dengan orang kafir dengan pedang, jihad dengan orang munafik dengan lidah. Imam Ad-Dhahhak kata, perangi orang kafir dengan pedang, manakala orang munafik berjihad mereka dengan ucapan dan bersikap tegas dengan kelakuan terhadap mereka. Tunjuk pada mereka yang kita tak senang dengan mereka. Itu pendapat Imam Ad-Dhahhak. Okey, baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kata ada 4 ayat Allah suruh Nabi berperang. Ada 4 ayat Allah suruh Nabi memerangi dengan pedang. Boleh kita bincang sama-sama 4 ayat. Tolong buka surah pertama, surah At-Taubah. Surah At-Taubah ya, surah kita sekarang At-Taubah. Ayat 5. Ayat 5. Tolong baca terjemahan dia. Puan Rohana Hamzah boleh tolong baca Puan Rohana Hamzah. Muka surat 187. 187 ayat 5. 187 ayat 5. Kata-kata Sayyidina Ali 4 tempat Allah Ta'ala suruh perang guna pedang. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat intifan. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, baik. Terima kasih Puan Rohana. Jadi dalam ayat ini Allah suruh Nabi angkat pedang lawan orang musyrikin. Angkat pedang tu saya tambahlah. Dalam ayat ni tidak ada perkataan pedang pun. Dan saya pernah dengar ceramah siapa yang saya lupa dah, orang asal yang masuk Islam. Dia kata dalam Quran, orang kata Islam pengganas, tidak ada satu perkataan pedang pun dalam Al-Quran. Tidak ada satu perkataan pedang pun dalam Al-Quran. Yang ada senjata. Pedang tak ada pun. Okey, ini satu. Sayyidina Ali kata 4 tempat Allah suruh pedang, lawan dengan pedang. Pertama, ni Allah suruh lawan musyrikin, orang musyrikin. Yang kedua, Puan Hazar, tolong baca surah yang sama juga, surah At-Taubah ayat 29. Tolong baca Puan Hazar, muka surat 191. Boleh tak baca? 191 ayat 29. ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, iaitu agama Allah. Iaitu orang-orang yang telah diberikan kitab
sehingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan patuh. Okey, baik. Terima kasih Puan Hazal. Jadi ayat ni Allah suruh perang lawan siapa? Dalam ayat ni Allah Ta'ala suruh perang lawan siapa? Dalam ayat 29 ni Sayyidina Ali kata Allah suruh Nabi lawan ahli kitab. Allah suruh Nabi lawan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dua. Tadi musyrikin, sekarang ahli kitab. Yang ketiga ayat kita sekarang. Yang ketiga ayat kita sekarang. Ayat kita sekarang iaitu Allah suruh Nabi lawan orang kufar dan munafik. Munafik tu bila nak lawan? Munafik tu nak lawan bila mereka menzahirkan kekufuran mereka ataupun ketika mana mereka join pemberontak. Itu nombor 3. Yang keempat, Allah suruh Nabi angkat pedang lawan pemberontak Burat. Pemberontak ni dia kafir ke, dia Islam ke, memang Nabi suruh angkat senjata lawan. Tolong baca Puan Rohana Hashim. Puan Rohana Hashim, tolong baca boleh? Surah Al-Hujurat ayat 9. Maaf, Ustaz muka surat berapa ya? Okey, baik. Saya belum beritahu lagi muka surat dia. Saya pun sedang mencari. Okey, muka surat 516. 516. Ayat 9. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara kedua-duanya. Jika salah satu daripada kedua-duanya menzalimi golongan yang lain, maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara kedua-duanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Okey, nampak? Orang mana ni? Dalam ayat 9 ni. Ayat 9 ni. Bukan orang kafir, orang Islam ni. Kalau dua golongan berperang, cuba damaikan. Kalau tengok satu golongan tu tetap menzalimi lagi, perangilah mereka. Jadi perkataan dalam ayat 9 ni dipanggil burat. Burat ni orang yang menzalimi orang lain. Dia paksa orang lain lawan pemerintah. Dia paksa orang lain tentang pihak pemerintah. Maka orang ni hukumnya burat, boleh perangi mereka. Jadi Sayyidina Ali kata ada 4 golongan ataupun 4 tempat Allah suruh Nabi perang. 1 musyrikin, 2 orang Yahudi dan Nasrani, 3 orang kafir. Maksud orang kafir ni tak kisahlah dia Yahudi ke, Nasrani ke, musyrikin ke, agama Buddha ke, Hindu ke. Yang keempat, orang-orang burat ni. Burat ni maksudnya orang pemberontak, orang-orang yang menzalimi orang Islam yang lain. Walaupun dia Islam, tapi puak dia menzalimi Islam yang lain, suruh taubat. Kalau tak taubat juga, Allah Ta'ala suruh perangi mereka. Okey, baik. Jadi kesusahan Nabi SAW semasa berada di Mekah, Nabi berhadapan dengan orang-orang yang terang, jelas, nyata membenci Nabi SAW. Mereka kutuk depan-depan, maki depan-depan, marah depan-depan. Adapun semasa Nabi SAW di Madinah, Nabi berhadapan dengan musuh dalam selimut. Orang Islam yang mulut manis depan Nabi, tapi belakang Nabi, Masya Allah, mereka bercakap macam-macam, kutuk, hina Nabi SAW. Itulah ujian bagi Nabi SAW. Dalam sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dengan Nabi duduk satu masa, satu hari Aisyah dengan Nabi duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki itu datang pada jauh, Nabi kata, bi'sal ashirah. Dia adalah orang paling buruk dalam kaum dia. Dalam kaum dia adalah orang paling buruk sekali. Nabi kata pada Aisyah radhiyallahu anha. Itu munafik lah, Nabi tahu dia munafik. Lalu, ketika dia jumpa Nabi SAW, Nabi bercakap dengan dia dengan penuh sopan santun. Nabi bercakap dengan dia dengan penuh sopan santun. Maka setelah lelaki itu balik, Sayyidina Aisyah tanya, ya Rasulullah, tadi kamu cakap dia orang paling baik dalam kampung dia. Tapi bila dia cakap dengan kamu cakap baik elok dengan dia. Maka Nabi kata pada Sayyidina Aisyah, pernahkah kamu tengok aku bercakap kasar dengan orang? Pernahkah kamu tengok aku mencaci orang? Nabi tanya Sayyidina Aisyah. Dan Sayyidina Aisyah kata tak pernah.
Maka Nabi kata lagi, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah seorang yang orang lain menghormatinya dan menyanjunginya kerana takut kepada kejahatan dan kezalimannya. Itu kata-kata Nabi. Maksudnya, aku tak nak orang takut dengan aku, orang sanjung aku sebab aku ni ganas. Sebab aku ni beken sangat. Sebab aku ni kasar sangat. Tak. Jadi Nabi tahu dia munafik. Nabi tahu dia orang paling jahat. Tapi bila mana dia cakap lembut dengan Nabi, Nabi cakap lembut juga dengan dia. Dia datang buat kurang ajar, buat biadab. Yalah, Nabi pun kena jawab cakap kasar jugalah. Jadi Nabi nak ajar kita. Okay? Nabi nak ajar kita layanlah orang sebagaimana dia layan kita. Jangan kerana dia datang cakap baik dengan kita. Tapi oleh kerana kita dah dengar buruk pasal dia. Okay? Kita tak pernah borak dengan dia. Tapi kita mula-mula sampai pindah kawasan kampung tu, taman baru tu, kita dah dengar orang taman tu cakap dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Jadi kita tak pernah borak dengan dia lagi. Tiba-tiba dia datang, kita pun cakap, kenapa? Dia pun pelik, kenapa kita cakap kasar dengan dia? Rupa-rupanya kita cakap kasar dengan dia sebab kita pernah dengar kisah buruk dia sebelum ni. Itu cara tak baik. Buruk macam mana pun dia sebelum ni, bila datang cakap elok dengan kita cakap elok-elok dengan dia. Itu akhlak Nabi SAW. Satu lagi, keburukan yang dia buat, kejahatan yang dia buat sembunyi-sembunyi, bukan secara terang-terangan. Jadi, Imam dalam tafsir Al-Azhar, beliau berkata, itu pun termasuk jihad Nabi juga. Nabi berjihad menekan kemarahan, menahan kemarahan, melayan orang munafik dengan sebaik-baiknya. Kalau saya duduk tempat tu, aku dah tahu dia munafik, aku dah tahu dia jahat, panggil sahabat malam-malam, tangkap 4-5 orang, tumbuk-tumbuk, buah lagu ni campak dalam sungai. Senang cerita. Contohlah. Tak. Nabi nak ajar sahabat-sahabat, kamu kena buat hukuman ke atas orang lain mengikut zahir. Mengikut keadaan zahir dia. Zahirnya dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam. Zahirnya, dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia Islam. Walaupun hatinya munafik, itu hukum dalaman. Kita tak boleh hukum orang kerana dalaman dia. Okey, ada 4 sebab. Ada 4 sebab kenapa Nabi SAW tak memerangi orang munafik. Kenapa Nabi SAW tak memerangi orang munafik? Pertama, kerana Nabi tak nak orang-orang Rom dan Parsi kata Muhammad bunuh geng dia sendiri. Orang tengok dia bunuh geng dia sendiri. Oh, teruk betul dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana Nabi SAW nak mengajar kita bahawasanya kita kena jalankan hukum kepada seseorang mengikut apa yang zahir. Mengikut apa yang zahir. Kalau tak nampak nak macam mana? Seorang lelaki dengan perempuan betul-betul masuk hotel, zina lah. Biasanya masuk hotel lelaki yang perempuan pegang muhrim, contoh. Tapi tak ada saksi, 4 orang saksi, ataupun 2 orang je nampak. Kira tak boleh hukum dia lah. Okey, tak boleh hukum dia kerana kita jalankan hukum ikut apa yang sahih. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi sebut pada sahabat-sahabat, umirtu an uqatilan nas, okey, hatta yaqulu la ilaha illallah. Nabi kata, aku disuruh memerangi sahabat. Aku disuruh memerangi manusia sampailah mereka ucap kalimah la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bila mana orang tu ucap kalimah la ilaha illallah, terpeliharalah harta benda mereka dan darah mereka daripada aku. Nabi tak kata pun bila mereka ucap kalimah la ilaha illallah dan dia tak munafik. Tak. Bila seorang tu ucap kedua kalimah syahadah saja, walaupun sebagai orang munafik, maka masa tu haram kita bunuh dia, haram kita ambil harta dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi nak ajar umat di bahawasanya, Nabi nak ajar kita bahawasanya, hakim, judge, dia hanya boleh jatuhkan hukuman mengikut bukti dan saksi. Mengikut bukti dan saksi. Dia tak boleh jatuhkan hukuman semata-mata kerana pengetahuan dia. Tak boleh. Nabi tahu dia munafik. Okay? Tapi dia tak zahirkan kemunafikan dia, dia tak zahirkan kesyirikan dia, dia tak zahirkan kekafiran dia, maka tak boleh hukum bunuh dia. Seorang hakim contoh. Okay, seorang hakim contoh. Dia nampak orang tu zina dengan jelas. Okay? Bila dihadapkan ke mahkamah, okey, contohlah ni. Dia tak boleh kata, kira bagi dia hukuman zina. Kenapa aku nampak? Tak. Nak bagi hukuman zina, kena 4 orang nampak.
kena 4 orang nampak. Contohlah. Jadi hakim, Nabi nak ajar umat ni bahawasanya hakim dalam nak menjatuhkan hukuman mesti kena ada bukti dan saksi. Tak boleh hanya semata-mata kerana pengetahuan dia. Okey, baik, seterusnya ayat 74 pula. Yahlifuna, mereka bersumpah. Yahlifuna, mereka bersumpah. Okey, baik, sorry. Kemudian tak habis lagi ayat kita tadi. Allah pesan pada Nabi supaya berjihad menentang orang kafir dan juga orang munafik. Orang kafir dengan pedang, orang munafik dengan lidah. Kemudian Allah Ta'ala pesan pada Nabi, bersikap tegaslah terhadap mereka. Apa maksud dia? Tunjukkan pada mereka yang kamu tidak redha, tak suka perbuatan mereka. Jangan dengan orang munafik ni, tak apalah, bolehlah, tak apalah, boleh. Tak. Kita kena tunjuk pada orang munafik yang jelas kemunafikannya, yang kita tak suka dengan munafik mereka tu. Tak suka dengan nifak yang ada dalam diri mereka. Kena tunjuk. Mereka, contoh mereka kutuk Nabi, kita dengar tak boleh duduk diam. Kita kena ngadu kat Nabi SAW, contoh. Mereka merendahkan orang Islam yang lain, kita dengar tak boleh duduk diam, kita tak boleh duduk sekali. Bila kita dengar dia kutuk orang Islam yang lain, kita duduk sekali, kita seolah-olah redha dengan mereka, tu salah. Ucapan kita, perbuatan kita kena tunjukkan pada mereka yang kita tak suka perbuatan mereka tu. Kemudian Allah Ta'ala kata orang kafir dengan munafik ni tempat tinggal mereka sama dia. Neraka Jahanam, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, baik, ayat seterusnya ayat 74. Yahlifuna, mereka bersumpah. Yahlifuna, mereka bersumpah. Bi, dengan Allah, nama Allah. Ma, apa yang. Okey, ma, apa yang. Tidaklah. Bukan apa yang kat sini, tidaklah. Mereka bersumpah dengan nama Allah, ma, tidaklah. Qalu, mereka katakan. Qalu, mereka katakan. Ma qalu, mereka tak kata. Ma, tidaklah. Qalu, mereka katakan. Tidaklah mereka katakan. Wa, sedangkan. Wa, sedangkan. Okey, wa, sedangkan. Laqad, demi sesungguhnya. Laqad, demi sesungguhnya. Okey. Laqad, demi sesungguhnya. Qalu, mereka telah katakan. Wa, sedangkan. Laqad, demi sesungguhnya. Qalu, mereka telah katakan. Kalimatal kuf, kalimah kekufuran. Kalimatal kuf, kalimah kekufuran. Okey. Wa, dan kafaru, mereka telah pun kufur. Kafaru, mereka telah pun kufur. Mereka tu siapa? Munafik itulah. Ba'da, sesudah ataupun selepas. Ba'da, sesudah ataupun selepas. Islamihim, mereka memeluk Islam. Islamihim, mereka memeluk Islam. Okey, baik. Ayat ni ada 3 sebab nuzul dia. Tolong baca terjemahan dia. Tuan Haji Syafiq boleh? Tuan Haji Syafiq Yusof, tolong baca. Mereka bersumpah dengan nama Allah, tidaklah mereka katakan, sedangkan demi sesungguhnya mereka telah katakan kalimah kekufuran dengan mereka telah pun mengkufur selepas mereka memeluk Islam. Okey, baik. Allah cakap kepada Nabi Muhammad SAW, mereka akan bersumpah dengan nama Allah, tidaklah mereka katakan, sedangkan mereka telah ucapkan kalimah kufur dan mereka pun telah kufur setelah mereka beriman. Ada 3 sebab nuzul. Pertama sekali daripada Qatadah. Qatadah radhiyallahu anhu kata, ada seorang lelaki daripada puak Juhani. Lelaki puak Juhani itu bergaduh dengan seorang Ansar. Okey, lelaki puak Juhani itu bergaduh dengan seorang lelaki Ansar. Lalu seorang lelaki Juhani itu telah mengalahkan pemuda Ansar tadi. Kemudian, orang Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik Madinah. Dia telah pergi pada orang Ansar yang lain. Dia hasut, dia kata ke orang Ansar yang lain, kamu kenapa tak tolong puak kamu tu gaduh kalah?
Kamu kenapa tak nak tolong buat kamu gaduh kalah tu? Dia kata apa? Hubungan baik kamu dengan Muhammad tu, hubungan baik kamu dengan Muhammad tu, kalau baik macam mana pun kamu dengan Muhammad tu, hubungan kamu hanyalah bagaikan pepatah yang mengatakan, berilah makan kepada anjingmu sampai gemuk untuk menerkammu. Jadi dia kata, kamu baik dengan Muhammad tu, kamu punya baik dengan dia tu macam pepatah mengatakan, berilah makan kepada anjing kamu sampai gemuk, nanti dia terkam kamu balik. Apa maksud dia? Kamu baik dengan Muhammad tu, okey, kamu baik dengan Muhammad tu maksudnya ialah kamu ni tolong dia, nanti dia dah kaya, dia dah start, dia dah kuat, dia akan kalahkan kamu balik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul cakap kat orang-orang Ansar, kamu baik dengan Muhammad tu sama macam kamu beri makan anjing tu dah gemuk, dah besar, dia gigit kamu balik. Dia terkam kamu balik. Jadi maksudnya, apa maksud kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Kamu tolong Muhammad sebab sekarang dia lemah, dia baiklah dengan kamu. Kamu tolong dia bagi makan, bagi tempat tinggal dan sebagainya. Nanti dia dah kuat, dia jatuhkan kamu balik, dia rampas tempat kamu balik. Itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu orang Islam yang dengar tu, ngadu kat Nabi. Dia kata, Rasulullah, Abdullah bin Ubay bin Salul cakap macam ni. Maka Nabi panggil. Nabi pun telah memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Betul ke kamu cakap macam ni? Dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Tak. Aku tak cakap pun. Dia dia orang direka cerita kutuk aku. Tu satu. Jadi Allah Ta'ala cakap kat Nabi, mereka tu yang Muhammad memang akan sentiasa bersumpah dengan nama Allah. Mereka tak katakannya. Walhal Allah Ta'ala kata, mereka telah mengucapkan kalimah kufur sebelum tu berkali-kali. Dan mereka telah pun kufur setelah mereka ucap dua kalimah syahadah. Allah Ta'ala kata apa dia? Mereka itu kafir. Orang kafir bersumpah dengan nama Allah ni, walaupun tipu, tak ada apa nilai pun. Tidak ada sebarang rasa takut ke, risau ke, menyesal ke akhirat. Tak. Dah namanya kafir. Itu satu. Yang kedua, ingat tak seorang lelaki yang nama Jallas? Lelaki yang nama Jallas ni, dia pernah cakap, dia kata, bahawasanya sahabat-sahabat aku yang tak pergi perang tu, dia bukan jahat pun, dia orang baik. Muhammad dia kutuk-kutuk sahabat-sahabat aku yang tak pergi perang ni lah. Muhammad dia kutuk-kutuk sahabat aku tak pergi perang dalam ayat Quran dia baca tu. Surah Quran, surah Taubah ni memang kutuk orang tak pergi perang Tabuk pun. Jadi dia ni, yang bernama Jallas ni, dia kata, nama dia Jallas bin Suwaid nama dia. Dia kata, kalaulah betul sahabat-sahabat aku tu jahat, yang tak pergi perang tu, nescaya mereka lagi turut pada keldai. Ini mereka tak jahat pun. Jadi apa yang Muhammad cakap tu salah lah. Maka dia ada seorang anak tiri. Nama anak tiri adalah Umair bin Sa'ad. Nama anak tiri dia Umair bin Sa'ad. Jallas bin Suwaid ni, dia munafik. Dia ada anak tiri. Nama anak tiri dia Umair bin Sa'ad. Maka Umair bin Sa'ad datang jumpa Nabi Muhammad, cakap apa dia cakap? Cakap pada Nabi Muhammad apa dia cakap? Maka Nabi panggil dia. Oleh kerana dia duduk Madinah bawah Nabi Muhammad. Walaupun dia munafik tapi dia kita kata bawah Nabi Muhammad dari sudut zahirnya. Nabi panggil, Nabi tanya, wahai Jallas, betul ke kamu cakap sekian. Maka dia jawab pada Nabi, wallahi ya Muhammad ya Rasulullah, aku tak cakap pun demikian. Sebenarnya anak tiri aku tu datang bawa cerita ni pada kamu semata-mata untuk buruk-burukkan. Biasalah ayah tiri dengan anak tiri. Anak tiri biasanya mesti tak ngam dengan ayah tiri. Ataupun zaman sekarang ni anak tiri perempuan dengan ibu tiri. Mak dia mati, dia dah kahwin lain. Anak perempuan tu dengan mak tiri dia, Masya Allah. Macam Yahudi dengan Palestin lah, tak ngam. Jadi dia kata kat Rasulullah, Jallas bin Suwaid dia kata, ya Rasulullah, anak tiri aku tu saja dia cerita nak burukkan aku, dia tak suka aku. Maka Umair bin Sa'ad dia risau. Dia takut Nabi anggap dia penipu. Wahai ayah tiri dia penipu. Maka tidak lama kemudian Allah turunkan ayat ni. Tak lama lepas tu Allah turunkan ayat ni. Maka Nabi panggil, wahai Umair, sesungguhnya telinga kamu sangat tajam. Apa kamu dengar tu sangat benar. Kerana Allah telah turunkan ayat membenarkan kata-kata kamu. Allah telah turunkan ayat membenarkan kata-kata kamu. Jadi betul lah anak tiri dia kata,
pak tiri dia tu cerita jahat, cakap buruk tentang Nabi SAW. Yang ketiga, Imam Abu Ja'far dia kata, satu hari Nabi SAW duduk berehat kat bawah sebatang pokok. Nabi duduk berehat kat bawah sebatang pokok. Dan Nabi cakap kat sahabat-sahabat. Nabi kata, nanti akan datang, lelaki tu akan datang pada kamu. Okey, dia akan datang pada kamu. Dia akan tengok kamu macam mana pandangan syaitan. Maksudnya dia datang kepada kamu tu, dia akan pandang kamu dengan pandangan syaitan. Maksudnya buruklah pandangan dia tu, tak maksud dia. Kemudian Nabi cakap kat sahabat-sahabat, kamu jangan bercakap dengan dia. Kalau dia datang nanti, kamu jangan cakap apa-apa pun dengan dia. Lalu bila datang duduk depan Nabi SAW, dia datang duduk depan Nabi SAW. Maka Nabi tu tanya dia, wahai fulan, apa yang menyebabkan kamu dengan kawan-kawan kamu cela aku? Dia duduk jauh tu, dia duduk jauh pada Nabi. Bukan depan Nabi pun, bukan duduk sebelah Nabi, duduk jauh masa tu. Bila dia datang kat Nabi, Nabi cakap kat sahabat-sahabat, jangan cakap dengan dia. Nabi tu tanya dia, wahai fulan, apa yang telah menyebabkan kamu dengan sahabat-sahabat kamu cela aku? Maka dia pun kata, wallahi, tallahi, billahi, tak cela pun, tak buruk pun kamu. Maka Allah turunkan ayat. Mereka tu akan bersumpah dengan nama Allah yang mereka tidak katakannya. Jadi mereka ni belakang Nabi bukan sekadar nak burukkan Nabi, nak cela Nabi, tak. Mereka juga merancang untuk bunuh Nabi SAW. Okey, baik. Boleh, itu 3 ceritanya. Walau bagaimanapun, fokus pada ayat ni bukan nak kisahkan 3 cerita tu sahaja. Tapi fokus pada ayat kita sekarang nak beritahu bahawasanya munafik ni bila buat salah, dipanggil, mati-mati tak mengaku, sanggup bersumpah guna nama Allah untuk menipu, untuk selamatkan diri. Zaman sekarang ada tak? Berlambak zaman sekarang. Sumpah dengan Quran lah, sumpah dengan tu lah, untuk menipu selamatkan diri ada. Tak tuju tak apa-apa. Kita pun sama juga. Betul kan? Pada kena menjaga 5-6 tahun, biar aku menipu je. Menipu dan taubat, Allah lepaskanlah contoh. Jadi orang munafik ni sanggup menipu guna nama Allah untuk selamatkan diri sendiri. Okey, baik, seterusnya. Wa dan hamu, mereka sangat ingin. Hamu, mereka sangat ingin. Bi, dengan ma, apa yang. Ma, apa yang. Okey. Lam, tidak. Lam, tidak. Yanalu, mereka dapat mencapainya. Yanalu, mereka dapat mencapainya. Okey, baik. Terjemahkan dia. Ayat ni pendek je, tapi ada panjang sikit cerita dia. Terjemahkan dia, siapa ya? Tuan Haji Tunai. Boleh tak Tuan Haji Tunai? Ayat kita ni pendek je. Wahammu bima lam yanalu. Dan mereka menginginkan dengan apa yang belum mereka capainya. Okey. Terima kasih Tuan Haji Tunai. Pendek je ayat ni. Allah Ta'ala kata, mereka ni sangat ingin. Ham ni keinginan jahat. Mereka sangat inginkan satu keinginan jahat yang mereka tak dapat capai. Ayat ni menurut Imam As-Sudi turun mengenai Rasulullah SAW ketika balik daripada peperangan Tabuk. Ketika mereka balik pada peperangan Tabuk, orang-orang munafik yang join Tabuk ni, ketika perjalanan pulang, mereka telah merancang untuk bunuh Nabi SAW. Mereka telah rancang untuk bunuh Nabi SAW. Sampai satu tempat, daripada perjalanan Tabuk nak balik Madinah, ada satu tempat yang ada 2 jalan. Satu tempat dalam perjalanan tu ada 2 jalan. Satu jalan halus di lereng-lereng bukit, jalan kecil, satu lagi jalan yang luas. Jalan yang luas. Jadi kalau lalu jalan yang sempit, halus, jalan yang sempit tu cepat sampai. Kalau lalu jalan yang luas, jalan tu bahayalah, sempit tapi cepat sampai. Satu jalan lagi dia luas tapi ambil berjalan yang jauh sikit. Maka Nabi SAW dah sampai ke tempat tu, maka Nabi kata jalan tu nama dia Aqabah, jalan sempit tu nama dia Aqabah, jalan sempit nama dia Aqabah. Nabi kata ada 2 jalan kita nak lalu ni. Satu jalan yang kecil tapi bahaya, satu jalan besar tapi bahaya. Nabi kata biarlah aku lalu jalan yang kecil tapi tak bahaya, tapi bahaya ni.
Kamu yang lain lulus jalan yang luas tapi tak bahaya tu. Maka Nabi pilih jalan kecil Aqabah tu. Masa Nabi 3 orang. Nabi, Hudzaifah bin Yaman dan juga Ammar. Okey, seorang sahabat nama Ammar. Lalu Hudzaifah follow belakang unta Nabi, Ammar duduk depan tarik unta Nabi SAW. Dalam perjalanan malam tu, di lorong yang kecil tu, Hudzaifah radhiyallahu anhu perasan, okey, ada beberapa orang kumpulan, lebih kurang dalam 14 orang. Dia telah lilit muka dia dengan serban keseluruhannya sehingga nampak mata saja. Okey, mereka ni 14 orang lilit serban muka dengan serban sampai nampak biji mata saja. Mereka terus nak meluru, nak menerkam kepada 3 orang ni tadi. Tiga orang ni tadi. Mereka memang merancang pun untuk himpit Nabi ke tempat sempit, lalu orang sempit, tolak pergi jatuh gunung, jatuh gawung tersebut. Maka Rasulullah dengan Rasulullah dengan Ammar kat depan, Hudzaifah kat belakang. Ketika mereka dekat, Hudzaifah perasan, Hudzaifah telah menghalau mereka guna senjata. Halau mereka, akhirnya mereka lari turun balik. Mereka lari turun jalan sempit tu, gabung semula dengan kumpulan besar. Mereka kumpulan besar asalnya. Bila Nabi suruh turun lalu kat bawah, okey, 3 orang kat atas, mereka ni lalu jalan atas juga. Sebab ni nak bunuh Nabi, seramai 14 orang. Lalu, Hudzaifah ni perasan mereka telah menggunakan senjata untuk halau mereka, tak tahu siapa dia. Halau, mereka pun turun. Masa Hudzaifah halau tu, Nabi dengan Ammar dah kat depan dah. Lepas mereka turun, Hudzaifah pun kejar balik Nabi dengan Ammar radhiyallahu anhu. Maka Nabi tanya, "Wahai Hudzaifah, ke mana kamu? Bukankah kamu patut tuntun unta aku ni?" Maka Hudzaifah jawab, "Ya Rasulullah, aku nampak ada beberapa orang yang aku tak kecam mukanya, tapi mereka seolah-olah nak menghampiri kumpulan kita." Maka Nabi SAW kata pada Hudzaifah, Nabi kata apa dia? Aradu an yunaffiru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu fayatrahuhu. Mereka bermaksud untuk menghalau haiwan tunggangan Rasulullah sehingga mereka dapat melemparkan Rasulullah ke jurang. Rasulullah tak nampak pun mereka tu. Yang nampak Hudzaifah seorang je. Rasulullah cakap kat Hudzaifah, mereka tu sebenarnya nak halau binatang tunggangan aku dan nak campak aku jatuh gaung ni. Maka Sayyidina Hudzaifah kata, kalau aku tahu tu niat mereka Rasulullah, aku dah bunuh mereka masa tadi juga. Maka Rasulullah kata, kamu cam tak mereka tu wahai Hudzaifah? Hudzaifah kata, aku tak cam. Tapi kalau aku panggil, kalau aku cari ya Rasulullah, aku boleh panggil mereka seorang-seorang. Maka Rasulullah kata, tak apalah, biarkan mereka. Aku tak nak nanti, Nabi kata, aku tak nak nanti orang-orang lain kata Muhammad bunuh geng dia sendiri. Boleh je kalau Hudzaifah nak cam seorang-seorang, walaupun tak nampak muka siapa. Tapi kita ni bila dah lama duduk, kita boleh kenal cara pakaian, cara berjalan, bentuk badan, kita boleh nampak. Maka ada beberapa ulama yang tulis nama-nama mereka. Okey, saya lupa tadi nak share kat tuan-tuan. Nama-nama mereka lebih kurang selamai 14 orang. Mereka ni telah cuba untuk bunuh Nabi SAW tapi tak berjaya. Okey, sebab tu Allah kata, wahamu, mereka sangat ingin untuk buat apa yang mereka tak dapat capai. Apa mereka tak dapat capai? Mereka tak dapat bunuh Nabi SAW. Wahamu, mereka sangat nak. Ham tu, kalau sekadar nak dalam hati saja, tak berdosa lagi. Tapi mereka telah pun ada pergerakan. Ada pergerakan untuk buat jahat pada Nabi SAW. Allah kata mereka nak tapi mereka tak dapat capai. Satu lagi. Ayat ni walaupun turun untuk 14 orang yang jahat tu tadi, tidaklah menafikan orang lain. Orang lain pun sama juga nak bunuh Nabi SAW. Orang lain pun sama juga nak hina Nabi SAW. Tapi mereka tak dapat capai apa yang mereka nak buat. Termasuklah juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni masa Nabi kat Madinah, dialah orang yang telah mereka cerita buruk fitnah Aisyah radhiyallahu anha. Dia nak kalau tak dapat bunuh Nabi, dapat buat keluarga Nabi kucak kacir hancur lebur pun jadilah. Abdullah bin Ubay bin Salul ni,
dia tak boleh bunuh Nabi. Apa dia buat? Dia telah reka cerita buruk-burukkan Nabi dengan isteri Nabi. Dia reka cerita yang Nabi, isteri Nabi Aisyah telah buat benda tak elok dengan Safwan bin Mu'attal. Dia reka cerita. Niat dia apa dia? Nak porak-porandakan keluarga Nabi SAW. Nak malukan Nabi, malukan pembesar Abu Bakar. Jadi kalaulah cerita tu betul, malu Nabi, malu Abu Bakar anak dia, tak jujur kononnya. Tapi akhirnya Allah turunkan ayat dalam surah An-Nur. Masya Allah. Surah An-Nur ni banyak rahsia-rahsia dia. Saya baru lalu surah ni dekat Bukit Jelutong. Masya Allah. Banyak rahsia hebat dalam surah An-Nur ni. Allah turunkan ayat bersihkan Aisyah radhiyallahu anha pada tuduhan tersebut. Jadi dia yang mula-mula reka cerita tu malu muka. Mereka nak apa yang mereka tak boleh capai. Kalau boleh dia nak capai rosakkan keluarga Nabi, burukkan keluarga Nabi. Tapi mereka tak dapat mampu apa yang mereka nak capai. Walau bagaimanapun, cerita tu, ayat ni turun untuk mereka, dua golongan tadi, Abdullah bin Abi Salul dengan juga 40 orang tadi. Allah Ta'ala kata munafik ni, sampai bila-bila pun mereka akan usaha untuk merosakkan Islam. Sama ada daripada dalam ataupun daripada luar. Seterusnya, okay, masuk seterusnya habis ke ayat ni ya. Wa dan ma tidaklah naqamu mereka berdendam ataupun membenci. Naqamu mereka berdendam ataupun membenci illa melainkan kerana aghnahum, okey, aghnahum telah memberi, nak terjemah apa telah memberi limpah kurnia kepada mereka. Aghnahum telah memberi limpah kurnia kepada mereka. Okey. Allahu oleh Allah wa dan rasuluhu rasulnya min daripada fadlih kurniaannya. Okey, fadlih kurniaannya. Fa maka in jika yatubu mereka bertaubat, yaku jadilah ia khairan lebih baik lahum bagi mereka. Wa dan in jika yatawallau mereka berpaling, yu'azzibuhum akan mengazab mereka, Allahu oleh Allah, okey, azaban dengan azab, aliman yang pedih, fi di ad-dunya, wa dan akhirat, wa dan ma tiadalah lahum bagi mereka fi di al-ard bumi min daripada waliyin pelindung, wa dan la tidak juga nasir penolong. Ayatlah kita lain ni terjemahkan dia. Kapten Latif boleh terjemahkan, Kapten Haji Abdul Latif. Dari mana mula Ustaz? Daripada wama naqamu. Dan tidaklah mereka berdendam. Melainkan kepada telah mereka limpah kurnianya kepada mereka oleh Allah.
dan rasulnya. Daripada kurnianya, maka jika mereka bertaubat, jadilah lebih baik bagi mereka jika mereka berpaling. Jika mereka berpaling, akan diazabkan mereka oleh Allah dengan azab yang pedih. Dan di dunia. Azab pedih di dunia. Ya. Dan akhirat. Dan tiadalah bagi mereka di bumi daripada pelindung dan tidak juga penolong. Okey, baik. Allah nak kata betapa buruknya perangai mereka. Mereka ni kenapa benci sangat Nabi? Mereka ni kenapa benci sangat orang Islam? Walhal Nabi dengan orang Islam tak buat salah pun pada mereka. Kita kalau kita benci orang, dendam dengan orang sebab orang tu pernah buat salah pada kita, pernah buat sakiti kita, berbaloi. Maksud berbaloi itu bukan baik. Okeylah, ada reason yang sesuai, ada sebab yang sepatutnya. Kenapa awak benci sangat dengan dia? Oh, saya benci sangat dengan dia sebab dia dulu pernah buat macam ni kat saya. Okeylah, logiklah. Okey? Tapi mereka ni, Allah Ta'ala nak perli mereka, nak kata teruknya mereka. Kenapa mereka benci sangat Nabi dengan orang Islam? Oh, mereka benci Nabi dengan orang Islam sebab dulu Nabi dengan orang Islam lah punca mereka dapat banyak kurniaan ni. Dulu orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah. Aus dan Khazraj di Madinah ni, mereka banyak bergantung pada orang Yahudi. Bergantung makanan, ekonomi, sumber kehidupan orang Yahudi. Setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah, maka perniagaan ekonomi orang Yahudi merosot. Orang-orang Ansar, Aus dan Khazraj naik perniagaan mereka. Naik ekonomi mereka. Hasil bantuan Nabi SAW. Jadi Nabi telah bantu mereka dari sudut keagamaan, dari sudut dunia keduniaan. Dari sudut agama banyak mana Nabi tolong mereka, dari sudut keduniaan pun banyak mana Nabi tolong mereka. Jadi Allah Ta'ala nak kata, mereka ni benci dengan Nabi sebab Nabi dah tolong mereka. Hina tak? Hina lah. Kenapa dia marah sangat dengan mak dia? Oh, dia marah sangat dengan mak dia sebab mak dia berjasa pada dia. Oh, satu kehinaan yang sangat tinggi untuk anak tu. Kalau dia marah sangat dengan mak dia sebab mak dia mungkin ada buat salah kepada dia, tu berbaloi lah juga. Bukan baik. Kita kata adalah sebab sesuai. Ini tak. Dia dengki, marah sangat dengan mak dia, dia benci sangat dengan mak dia sebab mak dia suruh dia belajar ngaji. Dia marah sangat dengan mak dia benci sangat dengan mak dia sebab mak dia suruh dia masuk sekolah belajar bisnes. Tak logik langsung. Bukan sekadar tak logik, bahkan dia sepatutnya mensyukuri. Dia sepatutnya berterima kasih pada mak dia sebab hantar sekolah belajar ngaji, sebab hantar belajar sekolah bisnes, contohlah, untuk jadi orang berjaya dunia akhirat. Tu sebab dia dengki mak dia. Jadi orang yang dengar alasan tu, orang akan cakap betapa bodohnya dia benci mak dia sebab alasan tak sepatutnya. Samalah juga betapa bodohnya, jahilnya orang munafik. Mereka benci Allah dan Rasul, benci Nabi orang Islam sebab Nabi orang Islam membantu memberi mereka nikmat dan kurniaan. Kalau orang kafir lain, tengok muka surah Al-Buruj yang sama juga, wa ma naqamu. Surah Al-Buruj ayat 8. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Okey. Tengok muka surat 590. Tolong baca terjemahan dia Puan Rosna Husin, boleh tolong baca Puan Rosna Husin. Muka surat 590 ayat 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Okey, baik. Benci sangat orang beriman sampai menyiksa sebab apa? Sebab orang beriman tu bukan buat salah ambil duit orang, buat salah tak rampas tanah orang, buat salah bunuh anak orang. Tak. Orang beriman tu diseksa, dibunuh, dibenci hanya semata-mata kerana beriman dengan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Okey. Orang kafir, ni cerita Ashabul Ukhdud lah. Mereka musuh dengan orang beriman sebab orang beriman tu beriman. Tu je. Orang Yahudi ni, mereka bermusuh dengan orang beriman bukan semata-mata kerana orang tu beriman. Mereka bermusuh dengan orang beriman sebab orang beriman tolong mereka. Jadi mereka lah yang sepatutnya dikatakan kan anjing yang diberi makan akhirnya terkam tuan. Mereka lah ni. Pepatah lama mengatakan anjing yang diberi makan akhirnya anjing tu terkam tuan. Mereka lah ni.
Orang Islam tolong mereka. Dari sudut duniawi orang Islam tolong mereka. Dari sudut keagamaan ukhrawi pun orang Islam tolong mereka. Tapi yang mereka nak hapuskan Islam, hapuskan Nabi dan juga orang Islam yang lain. Jadi kita ni bila nama kita Islam, automatik kita ada musuh. Walaupun kita tak nak musuh dengan orang. Bila kita beriman dengan Allah dan Rasul, automatik kita ada musuh. Walaupun kita tak nak bermusuh dengan orang. Kita tak ambil hak orang, tak bunuh orang, tak mengata orang, tak rampas posen pun duit orang. Tapi oleh kerana kita Islam, kita amal agama kita, tak kacau duit orang pun, tak kacau tanah orang pun, tak kacau tempat orang pun. Oleh kerana kita Islam saja, automatik kita ada musuh. Ni dalil dia. Mereka hanya benci kita semata-mata kita beriman pada Allah dan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kalau kita buat baik dengan orang kafir yang munafik ni, bagi makanan ke, bagi sumbangan pakaian ke, masa kita buat baik itu dia baiklah. Tapi belakang kita, mereka tetap memusuhi dan membenci kita. Boleh? Okey, baik. Allah kata kalau seburuk-buruk mana pun orang munafik, kalau mereka bertaubat, Allah tetap akan terima taubat mereka. Tapi kalau mereka pilih nak berpaling, nak terus jadi orang munafik, Allah Ta'ala kata, tak apa. Allah hina mereka dunia akhirat. Abdullah bin Ubay bin Salul, masa dia fitnah Aisyah radhiyallahu anha, orang lain yang terlibat menyebarkan fitnah kena hukum hudud 80 rotan. Seorang, termasuk Zaid bin Sabit. Tukang tulis wahyu Nabi, dia pun suruh sama menyebarkan cerita tu, dia Islam, dia kena sebat 80 kali. Rasulullah suruh sebat. Tapi si tukang sebar, punca penyebaran berita palsu tu Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi tak rotan pun dia. Nabi tak hukum hudud pada dia. Walhal semua orang tahu dialah punca penyebaran fitnah tu, dia punca nombor 1 penyebaran fitnah tu. Nabi tak rotan pun dia, Nabi tak hukum hudud pada dia. Okey? Apa tujuan dia? Untuk buat orang lebih tak suka. Apa sebab dia? Untuk memberi tekanan mental pada dia. Untuk beri tekanan pada hidup dia. Tengok orang lain buat salah kena denda, aku buat salah tak kena. Bukan special Maksudnya aku ni seolah tak termasuk golongan dia. Kita ada anak 5 orang. Contohlah kita ada anak 5 orang. Anak yang kedua kita ni degil sangat, contoh. Degil sangat tak dengar kata. Jadi anak kita yang lain kita ada undang-undang. Okey, balik waktu ni, keluar waktu ni boleh, balik waktu ni boleh. Periksa kena dapat nombor ni. Kalau tak dapat nombor ni kena denda. Tapi anak kita nombor 2 tu, dia balik pukul apa tu, kita tak kisah pun. Dia periksa dapat nombor berapa, kita tak kisah pun. Jadi sepatutnya dia kena sedar. Adik-adik aku, abang aku yang lain, buat salah kena rotan. Aku buat salah tak kena apa-apa. Maksudnya apa dia? Aku ni seolah-olah tak ada dalam keluarga ni lah. Aku ni seolah-olah tak termasuk pun dalam list anak-anak pada mak ayah aku. Itu tekanan juga sebenarnya. Itu satu bentuk tekanan yang mak ayah kita cuba buat. Itu contoh. Samalah juga orang Islam lain buat salah, kena sebat 80. Tapi dia punca salah tersebut tak kena sebab. Rasulullah nak bagi tekanan pada dekat dunia dan dengan secara sedemikian orang-orang lain akan bertambah benci pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Termasuk anak dia sendiri benci pada dia juga. Kat dunia, kat akhirat lagilah tak ada orang tolong dia, tak ada orang nak melindungi dia. Okey, baik, berhenti sini dulu. Ada apa-apa soalan tak tajuk kita hari ni? Tajuk kita hari ni jangan tanya soalan lain. Ada tak apa-apa soalan tajuk kita hari ni? Okey, kalau tak ada tak apa, kita berhenti sini dulu, kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Okey, baik, baca doa sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an. Ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin.